Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan kurnianya dapat kita sambung semula sesi yang sedang kita bicarakan, iaitu peristiwa-peristiwa yang berlaku pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut kitab Khasaisul Kubrah dan kitab-kitab lain, di mana kita hanya ambil amanah yang mampu yang tercapai oleh tangan kita. Pada ketika ini kita akan sambung semula mengenai kisah yang berlaku selepas kita mendengar 16 peristiwa berlaku pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua para malaikat hadir di sisi ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua bergembira kerana kemenangan besar dalam kebajikan. Jadi sebab itulah Siti Aminah meriwayatkan banyak riwayat mengatakan, aku tidak melihat bilikku melainkan cahaya belaka. Rupa-rupanya cahaya itu semua malaikat Allah SWT diturunkan. Ada malaikat yang tak pernah bangun daripada sujud, tak pernah dongak daripada sujud, tak pernah bergerak daripada rukuk, tak pernah bergerak daripada qiyam dan duduknya beribadah pada Allah. Semuanya diperintahkan turun ke bilik Siti Aminah menghadir kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu mereka balik kepada hal mereka, sehingga pada malam Isra Mi'raj sekali lagi mereka berhenti menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-17. Yang ke-18, syaitan-syaitan semua diikat pada malam itu dengan 70 utas rantai besi seekor. Pada malam itu Allah SWT mengikat semua syaitan-syaitan, tak boleh bergerak, tak boleh melakukan apa, kerana agenda Allah SWT diutamakan. Yang selanjutnya 17, 18, 19, iaitu gunung-gunung. Gunung-gunung pada ketika itu hanya bukit-bukit belaka ditegakkan sehingga menjadi gunung yang segak, yang cantik, yang indah pada malam itu. Yang ke-20, paras laut juga ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21, setengah syaitan yang selepas dibelenggu dengan rantai dicampak ke dalam lautan dalam keadaan menghina, dalam keadaan terhina. Jadi ada jenis-jenis syaitan yang jahat-jahat yang sudah ada di atas muka bumi Allah. Pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan-syaitan jenis ini dicampakkan ke lautan yang dalam, dan itu orang-orang kita menyebutnya sebagai siluman. Memang ada makhluk siluman dalam laut. Itulah mereka berpindah ke situ pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-22, sinaran matahari makin bercahaya, ditambahkan sinarannya. Yang ke-23, 70,000 bidadari syurga beratur keliling matahari menunggu saat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-23, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala peliharaan orang-orang Quraisy bercakap-cakap mengenai kelahiran agung ini, termasuk unta-unta di padang pasir bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Ini banyak riwayat. Ini banyak riwayat, termasuk juga diambil dalam kitab Barzanji itu, kerana imam yang karang kitab Maulid Barzanji ialah Imam Ja'far bin Hasan Barzanji, seorang hafiz, seorang ahli pakar hadis. Maka ini adalah riwayat yang sahih. Jangan kita mengatakan mengarut khurafat kerana ada hadis mengatakan demikian, tak boleh kita komen. Dan ada riwayat lain yang menguatkan bahawa tak mustahil Allah SWT boleh jadikan demikian. Sebab bila Rasulullah sudah besar, sudah lahir menjadi Nabi SAW, pernah seorang Arab Badui mencabar, wahai Muhammad, aku tak beriman dengan kau sehingga dhab yang ada kat tangan aku beriman dengan kau. Lalu Nabi mengatakan, wahai dhab, siapa aku? Maka dhab itu berkata-kata dengan bahasa Arab yang fasih, anta Rasulullah man zayyana bil qiyamah, dan begitu panjang hadisnya. Dhab itu berkata-kata dengan bahasa Arab yang fasih. Dhab itu binatang, itu jauh dengan penghidupan manusia, masih boleh cakap dalam bahasa Arab yang fasih mengikut riwayat yang sahih. Apatah lagi unta yang selalu mendengar manusia berkata-kata apabila menunggangnya. Jadi unta-unta Quraisy yang bercakap mengenai kelahiran Nabi di tanah Arab itu adalah satu perkara mukjizat, bukan perkara yang harus kita timbang dengan akal kita. Kerana
mereka ini adalah golongan yang paling gembira antara makhluk Allah, yang paling gembira kerana dicalonkan Nabi untuk berada di belakang mereka, maka mereka merasa gembira. Begitu juga hari kewafatan Nabi SAW, tahun di mana Rasulullah menunaikan haji yang terakhir, semua unta-unta padang pasir datang ke hadrat Nabi SAW menghulurkan leher kerana ingin Nabi menyembelih, ingin dia disembelih dengan tangan Nabi SAW. Semua unta-unta mengenal Nabi SAW. Baik, itu yang ke-23. 24, burung-burung berkicauan. Mereka meminta tawaran kepada Allah agar untuk menjaga Nabi SAW selepas kelahirannya. Burung-burung pun ingin nakkan kelebihan selepas unta. Mereka mengatakan, kami pun nak kelebihan ini, dan semoga Allah memberikan kami penjagaan kepada Nabi yang akan lahir. Maka bukan di situ saja yang ke-24, iaitu binatang liar. Binatang liar yang ada di hutan-hutan juga mohon kepada Allah agar berikan pemuliaan itu kepada mereka, kerana mereka adalah makhluk yang dihina oleh manusia. Mudah-mudahan dengan menjaga Nabi mereka dipandang mulia. Maka Allah menolak permintaan burung-burung dan binatang liar dan berikan kepada Halimatus Sa'diyah. Baik, daripada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tadi tu 26, 27 yang terakhir. Daripada kitab Khasailul Kubra dan beberapa kitab lain, Allah SWT isytiharkan pada semua bayi-bayi yang lahir pada hari itu, pada tahun itu, hanya bayi lelaki sahaja, karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan kepada semua ibu-ibu yang melahirkan pada tahun yang sama dengan Nabi lahir, semuanya lelaki satu dunia. Baik, ini sedikit daripada dapat kami kumpulkan daripada kitab Khasailul Kubra dan beberapa kitab yang lain untuk memberi informasi kepada kita, bukan calang-calang Nabi yang lahir ini yang mempunyai banyak peristiwa keagungannya, seolah-olah cakrawala, alam semesta, sungai, pokok-pokok, semuanya menyambut kedatangan Nabi yang hebat. Maka tak menjadi salah, Khalifah fil ard, manusia juga menyambut kelahirannya. Dan insya-Allah pada masa-masa berikut kita akan sambung semula mendengar beberapa pandangan alim ulama yang mengizinkan dan menggalakkan menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana ia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa kasih kepada Allah akan sayang dan kasih kepada kekasihnya, dan barang siapa yang kasih kepada kekasihnya suka dan gembira dengan hari kelahirannya. InsyaAllah, marilah kita mula menukar pandangan kita jika salah terhadap Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah muliakan baginda, maka kita juga harus muliakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu mudah-mudahan ia bermanfaat. Marilah kita hulurkan sedikit derma sumbangan kepada Masjid Firdaus dengan mengadakan sesi kuliah seperti ini, kuliah online. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tunjukkan yang kita dari rumah kita boleh bersedekah pada rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kabul Ramadan kita dengan banyak bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.